masa sekarang ramai yang akan ada kekangan. Tapi cikgu perlu jelaskan beberapa perkara dan dirakamkan sekali supaya yang tak datang pun boleh dengar. Okey. Selepas minggu inilah, maksudnya minggu depan akan ada jadual waktu yang baru. Murid-murid yang saya yang kasih sekalian mulai minggu depan akan ada satu jadual waktu yang baru di mana seperti Satria Pendidikan Malaysia lah akan ada satu maksudnya jadual waktu penuh di mana kamu akan nampak selain daripada kelas PTPR sekarang ini ada kelas yang ada huruf T di belakang. T, tutorial. Maksud dia, kamu akan gunakan waktu itu untuk buat kerja-kerja, jawab soalan. Lepas itu hantar. Jadi tak ada alasan nanti kamu tak boleh nak hantar kerja semua. Okey, kamu akan ada jadual waktu di mana sekali lagi jadual waktu mata pelajaran yang sama, ada tambahan kat situ, tetapi dia ada T di belakang, huruf T. Okey, jadi tutorial itu maksudnya berikan masa anda untuk siapkan latihan dan hantar. Macam seperti yang cikgu buat sekarang Google Classroom. Nasi cikgu nampak ada ramai yang tak hantar. Ada 6 orang lah. Kalau cikgu nak buka nanti takut tersinggung kan. Jadi apapun yang belum hantar kerja, sila hantarkan. Okay, jadi untuk minggu depan dan seterusnya, anda boleh gunakan masa tutorial itu untuk siapkan latihan. Dan kalau ada soalan, cikgu tak akan buka Google Meet masa itu, masa ada T itu, kamu boleh tanya terus melalui WhatsApp. Itulah dia punya fungsi tutorial itu bermaksud. Okey, tutorial. Jadi sekarang kita akan masuk ke bab 5, gerak balas dalam tumbuhan. Okey, jadi dalam kita punya Google Classroom, cikgu pun dah bagi ya. Yang ini kuis 4 bab 5 ini. Jadi soalan yang cukup senang. Nanti kamu buat ikut arahan dia dan hantarkan semula. Okey. Jadi murid-murid yang saya hormati apa itu sebenarnya gerak balas dalam tumbuhan? Bab ini senang je. Dia nak kita faham bahawa tumbuhan ini akan ataupun akan bergerak balas. Bergerak balas terhadap rangsangan. Maksudnya tumbuhan bukan satu objek yang tiada perasaan. Salah ya. Sebenarnya dia ada perasaan, dia juga perlukan makanan, dia juga perlukan sentuhan, macam-macam lah. Jadi, macam mana kita nak buktikan gerak balas dalam tumbuhan itu wujud? Okay, jadi dalam bab ini, ataupun dalam bidang pembelajaran ini, kamu akan dimulakan pendedahan dengan dua istilah yang kamu telah belajar dahulu, panggil tropisma dan juga nastik. Tropisma dan nastik. Okey. Jadi seperti muka surat ini sebut, kamu akan belajar jenis-jenis gerak balas dan juga apakah hormon tumbuhan. Kita panggil dia fitohormon, hormon tumbuhan. Okey, yang boleh mempengaruhi gerak balas tumbuhan. Kita akan cerita panjang lebar ya. Jadi sejam ini harap anda boleh beri fokus. Okey. Dan juga kaitkan nanti. Kita akan kaitkan juga nanti dengan bab tingkatan 4 yang berkait dengan gerak balas manusia dan haiwan. Walaupun dia nampak benda yang berbeza, tapi konsep dia kita fokus adalah pada gerak balas. Okey? Sebelum kita mulakan lebih, tanya dia sendiri, tengok dalam page ini ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Kalau anda buka muka surat ke-96. Okey? 96 ya. Murid-murid sekalian, kamu perlu tanya adakah tak tumbuhan dapat melakukan gerak balas? Jawapan dia memang ya. Okey? Jadi apakah yang merangsang tumbuhan untuk melakukan gerak balas? Kalau manusia merujuk kepada sistem saraf, diulang, sistem saraf dan juga sistem endokrin. Tumbuhan tak ada. Tumbuhan tidak ada sistem saraf dan juga sistem endokrin. Jadi macam mana? Apakah yang merangsangkan tumbuhan untuk melakukan gerak balas? Itu yang kita perlu jawab. Okey? Dan contoh macam apakah yang buatkan pokok itu bercambah bunga ataupun bertumbuh memanjang dan juga mengeliling objek seperti pagar, macam pokok orkid kan.
dia akan mengeliling pagar bertumbuh. Maksudnya melalui sentuhan. Ada sesuatu yang merangsangkan mereka buat sebegitu. Okey? Dan apa itu fitohormon? Seperti juga sebut dah, hormon tumbuhan. Okey, kita akan sampai situ kalau sempat lah. Dan juga bagaimanakah fitohormon dapat dikomersialkan. Diulang, dikomersialkan. Sebab banyak orang sentiasa kata, macam saudara Lochin pernah sebut, cikgu, belajar bio ini kan, apakah kita punya masa depan? Boleh ke tak kita cari duit? Betul kan, Chin? Ya. Jadi, ini antara bab yang berpotensi dan bagi cikgu, kalau kamu nak dapatkan PhD lah, maksudnya doktor falsafah dengan maksudnya dengan lebih senang berbanding yang lain. Memang PhD susah ya. Cikgu kata perbandingan lah PhD yang lebih senang. Antara bidang yang kamu boleh ceburi adalah bidang apa ini? Tumbuhan. Cikgu lupa nama dia dah. Botani. Fokus pada biokimia, khususnya fitohormon. Okey, fitohormon. Jadi macam mana kita nak gunakan hormon? Contoh, kalau anda tengok, tanya diri sendiri. Pernah makan ke tidak anggur hijau yang tidak ada benih? Pernah ke tak pernah? Tan sini pernah ke tak? Ataupun dah cukup suap kamu anggur? Pernah. Pernah kan? Jadi tanya, oh cikgu, saya tahu anggur itu dia bercambar tapi macam tak ada bunga je. Dan macam mana kita tahu kalau nak tumbuhan berbuah mesti ada bunga. Tapi ini macam tak ada bunga. Tapi buah dia banyak. Jadi macam mana kita nak bagikan dia isyarat. Maksudnya tumbuhan, sila berbuah. Okay? Walaupun kamu tak ada berbunga. Jadi ataupun tak ada persenyawaan. Persenyawaan antara sperma dan ovum untuk tumbuh-tumbuhan. Okay? Itu nanti lah. Kejap kita akan sebut kalau pada masa terdekat ni. Okay? Jadi kita mulakan sekarang. Ini nanti baca sendiri. Apa itu teknik efektif mikroorganisma. Kita dah sentuh. Banyak benda yang kita dah sentuh. Jadi, gerak balas. Pertama sekali, gerak balas kalau dalam English kita panggil response. Dia ulang response. Gerak balas ialah satu istilah rujuk kepada tindak balas kita ataupun tindakan kita lah terhadap sesuatu rangsangan. Dia ulang terhadap rangsangan. Kamu sepatutnya dah tahu tapi kita tak sempat buat kelas secara 2 hala sekarang. Tapi juga akan buat dalam masa terdekat. Maksud dia, kalau rujuk kepada manusia. Okey, paling senang adalah kalau kamu tengok diri sendiri lah. Tengok pada kamu diri sendiri. Okey, kalau kamu contohnya terdengar telefon. Panggil apa itu? Deringan telefon. Okey, dengar. Jadi deringan telefon itu merupakan satu rangsangan terima di telinga. Jadi kamu nak pergi ambil dan jawab telefon tersebut. Ya, tindakan kamu pergi ambil dan jawab itu kita panggil gerak balas sebab ada rangsangan. Jadi gerak balas dia memang akan merujuk kepada terhadap rangsangan. Jadi apa itu rangsangan secara am? Jangan fikir bukan-bukan ya. Rangsangan ini kalau secara saintifik merujuk kepada perubahan persekitar. Perubahan persekitaran. Boleh tengok muka surat 98 ya. Cikgu ulang. Rangsangan rujuk kepada perubahan persekitaran. Okey. Tengok pada tumbuh-tumbuhan khususnya. Kalau anda tengok pada gambar raja ini. Pokok ini condong ke arah tingkap, ke cahaya. Okey, maksud dia persekitaran kanan di luar tingkap itu ada lebih banyak cahaya. Betul ke tak betul? Boleh tak cikgu tanya juga sekarang? Bunhan tak ada kan? Pelik Bunhan tak ada. Oh, Yising ada dah. Yising. Okey. Jadi, boleh ke tak kamu faham ke tak kat sini bahawa di luar tingkap lebih banyak cahaya? Boleh terima ke tak? Boleh.
Boleh ya? Jadi perubahan persekitar luar itu lebih banyak cahaya dan kita sedia maklum daun memerlukan cahaya untuk membuatkan fotosintesis. Jadi dia akan tumbuh ke arah cahaya. Itu kamu dah belajar sebelum ni, saya faham. Kamu semua dah tahu. Tetapi isu dia adalah macam mana? Bagaimanakah tumbuhan boleh tumbuh ke arah cahaya? Cikgu, tadi dah cakap lebih banyak cahaya. Jadi dia akan tumbuh ke arah sana loh. Oh tidak, kita nak fahamkan macam mana dia boleh gerak ke arah cahaya. Macam kamu, dalam manusia, kalau kita tadi kata nak jawab panggil apa itu? Telefon. Kita bukan, isu dia bukan kita nak kata, oh cikgu saya tahu rangsangan itu ialah dia punya deringan telefon. Lepas itu orang itu pergi angkat call. Kita nak faham proses daripada dia mendengar, pergi ke otak, maksudnya mendengar, dari otak sampai ke otot. Saya ulang ya. Mendengar itu maksud dari telinga ke otak, otak ke otot. Otot badan bergerak sampai dia capai telefon. Jadi kita nak faham di tengah-tengah ini. Maksudnya apakah proses yang berlaku seperti tumbuhan. Jadi apa yang menyebabkan dia bergerak ke arah cahaya. Boleh faham tak? Ataupun bahasa Melayu cikgu terpantas ya. Siti Nadia boleh ya Siti Nadia? Boleh ke tak? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Harap boleh faham semua. Lepas itu, kita pun telah belajar sebelum ni, okey. Apabila pokok itu bergerak kepada cahaya, sebenarnya itu panggil fototropisme, tapi kita sepatutnya positif. Maksudnya dia berarah ke arah cahaya, positif. Fototropisme positif. Okey, di tingkatan 3, jadi cikgu pun tak nak ulaskan lebih. Boleh ke tak anda nyatakan jenis gerak balas dalam tumbuhan? Biasanya gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan persekitaran merupakan gerak balas pertumbuhan. Ya, maksudnya dia akan tumbuh panjang ke arah mana. Dan juga ada 2 jenis yang kita dah cakap, tropisme dan nasty. Okey, koksiang, bukan nasty ya. Bukan benda itu, bukan English ya. Ini adalah tindak balas nastik sebenarnya. Nasty. Okey. Koksiang ada. Koksiang tengah buat apa tu? Koksiang ada? Ada. Oh ada. Saya baru nampak. Sorry. Saya ingat kamu tak ada. Wenhan tak ada kan? Pelik. Ya. Okey. Sambung ya. Jadi, okey, kita mulakan sekarang jenis-jenis gerak balas tropisme yang ada. Okey. Gerak balas tropisme merupakan gerak bahagian tertentu tumbuhan, khususnya akar dan pucuk. Akar dan pucuk. Okey. Sama ada tumbuh mendekati atau menjauhi rangsangan. Yang mendekati yang tadi cikgu cakap kalau ikut tingkatan 3, itu pasal sini dia tak sebut tapi wajib sebenarnya. Dia anggapkan kamu sudah belajar. Okey. Jadi kalau mendekati, rangsangan kita panggil positif, mengikut rangsangan apa yang kita nak sebut. Okey, kalau menjauhi kita panggil negatif. Terdapat beberapa jenis gerak balas, antaranya tigmotropisme, zootropisme, hidrotropisme, fototropisme dan chemotropisme. Tigmo rujuk kepada sentuhan, zo rujuk kepada tarikan graviti, hidro air, foto cahaya, chemo bahan kimia. Okey, itu adalah bahasa-bahasa bio lah yang kamu patut tahu, dia agak umum. Jadi perkataan tropisme berasal dari perkataan Yunani tropos, bermaksud berputar. Tapi itu tak penting. Yang penting kamu tahu bahawa pokok sekarang tumbuh sama ada mendekati rangsangan atau menjauhi rangsangan. Okey? Jadi yang penting sekarang ciri-ciri gerak balas tropisme. Nanti kamu akan banding dengan nasty ya. Kamu akan banding dengannya. Dia dah nyatakan tropisme positif dan negatif. Ke arah positif, menjauhi yang negatif. Wajib. Kalau soalan tanya, okey, pucuk pokok tumbuh ke arah cahaya. Kalau kamu nyatakan fototropisme, salah. Cikgu ulang, tumbuh ke arah cahaya, itu memang betul fototropisme, tapi jawapan anda tak lengkap. Kalau dekati, memang kamu perlu jawab dia sampai positif, maksudnya mendekati rangsangan. Okey, dia paling penting dia fokus pada arah pertumbuhan. Okey.
Dan gerak balas ditunjukkan adalah perlahan dan tidak jelas. Okey? Dan gerak balas itu paling penting juga ialah kekal. Dia kekal, dia susah nak diubah dan dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Semua okey ataupun penat. Cikgu nak tahu situasi je sekarang. Simi okey Simi. Masuk paling awal. Okey ke tak? Okay. Kei Chuen? Kei Chuen, are you okay? Okay seorang lagi kita tanya. Aileen, okay Ali. Yes, okay, raise a hand. Maksudnya saya anggap itu faham. Okay, teruskan. Jadi, Cikgu, saya perlu hafal semua ini ke? Ya, kamu tak ada pilihan. Bukan hafal lah, lebih kepada memahami. Dan kalau soalan bagi anda contoh gambar, khususnya gambar raja, kamu perlu jawab dengan betul lah. Thigmotropisme merupakan gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Cikgu dah cakap. Contohnya seperti sulur paut menunjukkan thigmotropisme positif dengan berpaut pada objek seperti kayu bagi membolehkan mendapatkan sokongan. Okey. Tadi nanti ada satu thigmonasty. Dia kau beza dia. Sabar Zootropisme merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap graviti. Okey. Nampak ke tak? Pucuk. Cikgu, pucuk mana ada kait dengan graviti? Ya, dia melawan graviti. Jadi kita panggil dia zootropisme negatif. Akar yes. Zootropisme positif. Jadi jangan cakap pucuk tak ada zootropisme. Dia ada sebab dia melawan arah rangsangan. Jadi dia panggil zootropisme. Kalau rujuk kepada graviti, zootropisme negatif. Manakala hydrotropisme untuk air akan menunjukkan hydrotropisme positif kerana tumbuh ke arah air. Okey, fototropisme merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Okey, pucuk menunjukkan fototropisme positif kerana tumbuh ke arah cahaya. Dan chemotropisme, muka surat ke-100, chemotropisme merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. Okey, ini yang nanti dia akan kaitkan dengan bab 3 nutrisi. Jadi dia akan tumbuh ke arah garam mineral untuk akar. Jadi dia chemotropisme positif. Okey, dia akan menunjukkan chemotropisme negatif jika bahan kimia itu rujuk kepada racun. Memang kita akan jauh daripada racun. Okey? Kita sekarang pergi ke nasty pula. Siapa ada isu sekarang untuk gerak balas tumbuhan? Yes? Siapa ada isu? Cikgu, Ya? Yeah? bukan ke akar rangsangan dia air? Apa itu? Rangsangan air? Tadi dia pucuk kan? Ya. Kan dia kata akar menunjukkan zootropisme positif, bukan ke akar tertarik kepada air? Oh, tidak. Okey, nanti kita akan sebut maksudnya dia tertarik juga kepada graviti. Jadi kalau soalan kamu tanya adalah, Cikgu, jadi kalau ada dua faktor sekarang, graviti dan air, mana satu yang faktor dia lebih diutamakan? Okey? Ada banyak eksperimen menunjukkan air, dia kepada air. Faham ke tak? Tapi secara akar dia tumbuh mengikut juga graviti. Jadi kita tak boleh nafikan dia adalah zootropisme positif. Tak ada akar yang dia tumbuh melawan graviti setakat hari inilah. Boleh faham ke tak? Boleh. Dia sekarang isu dia, Alia Najihah sekarang isu kamu adalah senang je. Maksudnya kalau ada dua, mana satu utama. Itu adalah soalan yang lebih hebat, ya betul dah. Tapi sekarang kamu punya konsep sekurang-kurangnya perlu letak pada akar menunjukkan kedua-dua positif untuk zootropisme dan juga hydrotropisme. Itu je dia dulu. Okey? Mana satu utama itu sabar. Nanti kalau ada soalan itu keluar, habislah student tak boleh jawab ini. Manakala, sekarang kita pergi ke nasty . Kalau tropisme, dia lebih kepada pergerak balas yang kekal dan lambat. Jadi nasty ini dia adalah lebih cepat dan jelas daripada gerak balas tropisme. Lebih cepat dan juga jelas berbanding dengan tropisme. Okey?
Ada tropisme, ada gerak balas nasti yang berfungsi untuk menyelamatkan diri. Okey. Dan tidak semua gerakan nasti merupakan gerak balas pertumbuhan. Nanti kita akan tengok. Okey, kita bermula dengan fotonasti dulu. Okey, biasanya kelopak bunga terlibat dalam gerakan fotonasti yang bergerak balas terhadap cahaya. Pernahkah tak anda memerhati keadaan bunga ros Jepun pada awal pagi? Bunga ros Jepun. Okey, dia menerima cahaya matahari yang maksimum dan menyebabkan bunga itu berkembang. Dan bunga ros itu akan mengucup pada waktu malam. Ikut dulu Siapa yang tak boleh ikut bagi tahu. Chongming, boleh ya Chongming? Okey Manakala seismonasti merupakan gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan juga titisan air hujan. Okey, kalau anda tengok biasanya seismonasti ni dia rujuk kalau dia bagi contoh adalah pokok semalu lah. Okey, Mimosa pudica. Mimosa pudica tu. Nak dia. Okey. Yalah, cikgu mungkin you main-main dengan saya Mimosa pudica. Sekejap. Mimosa pudica. Ya, semalu. Dia dan tabur confirm je. Okey. Jadi ya, sebab ini benda dirakamkan. Jadi kita tak boleh nak bagi fakta yang salah. Takut dirakam nanti kamu simpan video itu gelak cikgu pada satu masa akan datang. Jadi gerakan sistem masih dapat dilihat pada daun, stigma dan juga stamen. Okey. Jadi apakah yang akan berlaku pada daun pokok semalu apabila disentuh? Dia akan tutup daun dia. Manakala ini niktinasti ni ia merupakan gerak balas ritma sikadian tubuhan terhadap keadaan gelap. Biasanya daun pokok kekacang seperti daun pokok petai belalang menguncup pada waktu malam dan kembali terbuka pada waktu siang. Dia berritma. Dia ada buka tutup. Tapi saya tahu kamu susah nak kita faham. Tapi dia hanya nak perkenalkan. Yang penting sekarang kalau kamu tanya cikgu, saya perlu mendalami. Bukan kamu tak perlu mendalami. Kamu sekurang-kurangnya perlu memberitahu pada akhir kelas ini, maksudnya berapa jenis tropisme yang telah berlaku ataupun telah dipelajari, berapa nasti yang telah dipelajari dengan contoh-contoh yang sesuai. Okey, dengan contoh yang sesuai. Itu yang cikgu nak cakap. Okey, termonasti, suhu Jadi merupakan gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Seperti bunga tulik kembang mekar disebabkan kenaikan suhu menguncup apabila suhu menurun. Okey, suhu naik bunga itu kembang, suhu turun itu bunga itu tutup. Manakala tikmonasti, okey, merupakan gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Okey, yang penting ni tikmonasti terhadap getaran. Contohnya seperti perangkap lalat Venus ni. Okey, lalat masuk, okey, dia akan tutup makan. Bukan makan lah. Bahasa kasar makan, tapi yang kita nak akan tutup, rembeskan enzim dan juga baru cernakan serangga ataupun lalat yang masuk ke dalam bunga tersebut. Perangkap lalat Venus. Jadi di sini timbulkan isu. Cikgu, tikmonasti dan tikmotropisme. Apa beza? Okey, tikmotropisme terhadap sentuhan. Okey, manakala tikmonasti terhadap getaran. Jadi, cikgu, saya masih tak faham. Jadi, kenapa ada perbezaan ini? Jadi, kerja kamu nanti adalah bandingkan gerak balas tropisme dan gerak balas nasti dalam tumbuhan menggunakan peta minda. Okey, murid-murid yang saya hormati sekalian, kamu telah diberikan kerja ini. Kalau anda tengok, sudah diberikan. Nah, ini di sini. Wah, siapa tak turn in? Thank you, Yamping. Cepatnya. Bagus. Dahsyat. Okey, bandingkan tapi tak nampak macam ni. Okey, murid-murid, izinkan cikgu perkenalkan satu peta minda Jadi ini cikgu nak sebutkan sekarang. Di sini. Okey. Apakah peta minda yang sesuai untuk perbandingan? Perlu ada jawapan untuk dua-dua Okey. Apabila ada banding, okey, kita akan gunakan
panggil apa ya? Peta buih berganda. Ya. Okey, peta buih berganda. Apa itu peta buih berganda? Okey, tajuk dia sekarang adalah beza antara tropisme dan nasti. Ini tajuk. Tajuk. Ataupun perkara yang kita nak buat perbandingan. Dengar ya. Kita akan letak persamaan. Itu yang kuda hitam. Kalau ada tiga lah. Kalau ada dua lah. Tak perlu nak susah. Okey. Ini rujuk kepada persamaan. Okey. Yang beza kita akan letak ke tepi. Jadi kerja dia hari ini adalah kamu buatkan benda ni depan ni. Dah hantar ya. Kalau ada beza tak semestinya sama, tapi kalau ada tiga. Contoh. Dan pastikan anda letakkan peta semua di dalam satu petak. Supaya nanti kamu tulis kat situ rujukan dari mana kamu dapat. Okey. Siapa ada soalan setakat sekarang? Yemping, cikgu pulang balik kamu punya kerja ya. Boleh ya, Yemping? Yemping boleh? Yemping? Yemping tak ada kan. Yemping tak ada. Tapi dia dah hantar itu kata. Laju lah. Tadi aku bagi tahu dia nanti dia akan pulang balik baru grade dia semula lah. Okey, buat kerja ni. Alright, kita akan sambung sekarang. Maaf ya. Jadi kamu perlu hanya nyatakan definisi dan berikan contoh ya. Nanti kita akan cerita lebih banyak. Yang menjadi fokus kita. Ya, sejam ini sebenarnya cikgu nak cakap 1 jam untuk ini je. Fitohormon. Okey, cikgu minta tolong semua ya. Kalau tadi yang pasal tropisme dan juga nasti itu, kamu dah kata, cikgu saya tahu dah awal. Tapi yang ini mungkin kamu tak tahu. Okey, sila berikan cikgu fokus ya, ini penting ya. Jadi, seperti cikgu dah cakap. Okey. Seperti cikgu dah cakap. Pucuk pokok, okay, the tree stem, okay, we bend towards the light. Akan bengkok ke arah cahaya atau bertumbuh ke arah cahaya. Soalan dia sekarang, macam mana benda itu boleh berlaku? Ada apa-apa eksperimen yang menyokong ada bahan kimia yang mempengaruhi pokok itu bertumbuh. Okey? Jadi, cikgu nak bagi kamu cerita dia sekarang. Cerita. Kamu boleh tengok pada muka surat 104 tau. Ada di situ. Tapi cikgu nak bagi tahu. Saintis perasan ada benda ini sejak dahulu. Apa yang mereka buat? Murid-murid saya hormati sekalian. Pertama sekali, anda perlu belajar istilah dia dulu. Istilah kejap Jadi, cikgu nak lukiskan pokok. Okey, pertama sekali ini ada benih. Okey? Benih. Cikgu pun tak nak nanti ada salah faham. Benih. Jadi, apabila benih itu bercambah, okey, akan ada dua benda keluar lah. Okey, yang keluar itu kita panggil plumule. Kalau itu adalah rujuk kepada bakal menjadi batang, bertumbuhkan kepada panggil apa itu? Maksudnya daun untuk bertumbuh keluar, tempat yang daun keluar itu ataupun pucuk ataupun kita panggil dia stem. Ketika benih itu bercambah, masih kecil, kita panggilkan dia sebagai plumule. Plumule pucuk. Manakala akar yang bakal menjadi akar, kita bukan cakap akar dulu, kita panggil radical. Okey, radical. Dan sekarang kita nak cerita mengenai bahagian yang nanti akan bertumbuh jadi daun. Cikgu, saya tahu dah. Tadi cikgu dah cakap itu panggil plumule. Nanti kamu akan cari juga perbezaan dia. Bahagian ini juga kita panggil dia sebagai coleoptile. Coleoptile. Okey, coleoptile. Okey, jadi sekarang kita sedia maklum bahawa eksperimen yang kita sekarang faham adalah coleoptile.
Kalau diberikan matahari, saya ulang kalau diberikan matahari, kita gunakan warna merah. Mata merah, kita guna merah ini. Okey. Dia akan tumbuh ke arahnya. Maksud dia punya gambar raja akan berbentuk, dia akan tumbuh ke arah mana? Cahaya matahari. Betul kan? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Jadi, okay, terima kasih sebab responnya Yising. Yising kan? Okay, yang lain juga nak tengok juga. Anis Natasha. Anis ada? Anis Natasha buat apa tu? Anda faham ke tak? Ataupun setakat buka video lepas tu buat kerja lain? Ada dengar ya? Faham sikit lah. Okey, boleh lah. Jadi sekarang, kalau siku bagi isu kedua, kita pun tahu bahawa kalau isu kedua ni, okey, koleptal, kalau cahaya matahari berada di atas, okey, jadi sememangnya gambar dia, kamu faham dia akan, maksudnya gambar raja dia akan tumbuh ke arah cahaya dan lebih tinggi. Itu pun kita tahu. Ini pun ada eksperimen yang kita buat. Okey? Siapa yang tak faham? Siapa yang tak boleh faham untuk proses ni? Maksudnya dia ada pemanjangan di sini. Tetapi saintis memerhatikan bahawa apabila hujung kolepta dipotong. Dipotong. Dan apabila didedahkan kepada rangsangan yang sama, iaitu contohnya ini cahaya matahari, apabila dia potongkan keluar hujung dia, the tip apabila dia cuba nak tengok pertumbuhan, dia dapati bahawa tidak ada pertumbuhan. Maksudnya tak ada benda perpanjangan ke arah cahaya matahari. Perkara ini juga terjadi apabila kalau kita potong dah Kok siang, potong dah. Sakit ke tak? Kok siang. Maksud tu you kata saya punya potong ke tumbuhan punya potong? Tumbuhan lah. Kenapa kamu nak fikirkan benda bukan-bukan? Tumbuhan lah tu. Macam tu, ya. Jadi kalau dia dia potong. Ya. Kalau potong, didapati bahawa pun tak ada macam mana kata pemanjangan ke arah cahaya matahari. Tak ada. Boleh faham ke tak? Jadi ada sesuatu bahan kimia yang dihasilkan pada hujungnya di mana boleh mempengaruhi pertumbuhan. Ada sesuatu. Jadi saintis sambung cerita dia. Sampai sini siapa yang tak faham? Murid-murid yang saya hormati kalau anda tak boleh ikut, anda boleh rujuk kepada muka surat sini 104 cikgu dah cakap ini dia. Yang penting cikgu sekarang nak bagi tahu bahawa hujung kolepta dipotong ni. Kalau dia potong, Anis, kalau anda sikit-sikit faham, cikgu betul-betul berharap anda faham hujung itu potong, maksud dia tiada pertumbuhan. Jadi apabila dia letak semula. Jadi isu dia sekarang, kamu perlu tengok gambar raja ini secara asing tau. Jadi kalau dia letakkan semula. Dia nak padam dah ini Jadi kalau tak faham tu tengok semula video ni.
Yang penting ramai orang tak tahu apa itu kolektal. Dia hanya istilah baru rujuk kepada bahagian pucuk yang tumbuh keluar. Kadang-kadang kamu juga salah faham dia dengan plumio. Tapi dia sedikit perbezaan lah. Nanti kamu akan boleh tengok online sendiri baca dia perbezaan dia. Okey? Dia istilah hanya untuk masa mereka kecil, masa mereka masih muda. Bercambar dari benih. Bercambar dari benih. Jadi, seperti yang tadi cikgu cakap, apabila dia telah dikeluarkan, jadi dia tak ada tumbuh. Jadi saintis dia letak balik eksperimen yang sama, ini eksperimen yang kelima. Aku nak bagi anda faham ya. Jadi kamu boleh tengok semula benda ini banyak kali supaya anda faham. Jadi apabila dia letakkan pucuk, bukan pucuk ya, hujung itu semula. Okey? Yang penting dia punya soalan kalau keluar dia mesti ada panjang. Dia ada paras dia. Kau siang jangan gelak ya. Ini adalah ilmu ilmu ya. Bukan benda itu ya. Ilmu. Okey? Saya nampak tiba-tiba saya boleh bayangkan kamu gelak, saya tak tahu kenapa. Oh yeah. Jadi dia akan bertumbuh lebih tinggi. Okey? Lebih panjang. Okey? Jadi, satu, dia letak balik hujung. Cikgu ulang Ini panggil hujung pucuk. Tip. Hujung pucuk dia. Jadi, apa lagi dia buat untuk buktikan ada bahan kimia? Jadi, dia siap lagi buat macam ni. Dia ambilkan hujung itu dan dia letakkan pada agar. Dia guna warna oren. Okey, agar. Okey, jadi agar, rujuk agar-agar lah. Jadi kita sedia maklum resapan. Maksudnya kalau ada satu bahan kimia X, okey, kita panggil bahan kimia X. Yang dihasilkan pada hujung pucuk, okey, hujung kolektal bahan kimia X. Jadi dia akan resap ke dalam agar. Resap ke dalam agar dan jadi agar-agar ini sekarang kalau kita letakkan lama, kita akan lama-lama agar-agar ini akan penuh dengan apa? Agar akan penuh bahan kimia X. Setuju ke tak semua? Iseng setuju ke tak? Ya, setuju. Okey, jadi dia sambung, belum habis lagi ni, dia sambung. Jadi, bayangkan sekarang, kalau cikgu letak ke atas kolektal yang di mana hujungnya telah dipotong. Kepalanya telah dipotong. Okey? Kalau cikgu letak di atas dia sekarang, isu dia sekarang, itu pasal perlu faham. Kalau benda ini tak faham, dia tanya, dia belik-belikkan ayat. Jadi kamu akan cakap, cikgu saya tak nampak soalan dia. Sebenarnya benda senang je. Jadi apabila diletakkan agar itu di atas, agar yang ada bahan X di atas. Okey? Kalau ini adalah situasi A. Ini adalah paras dia. Irfan, kamu akan lukis dia lebih tinggi ke ataupun kekal sama ke ataupun jadi pendek? Irfan ada Irfan? Irfan? Ada Dia akan jadi panjang ke, jadi sama tinggi ke ataupun lagi pendek? Yang ini, situasi ini. Irfan, Irfan? Mungkin tinggi kot. Mungkin lah. Jadi cikgu nak tanya juga. Anis Natasha? Anis?
Jadi lebih tinggi ke lebih, pendek ke ataupun sama? Dah potong ya, tadi kita tahu dia tak panjang tapi sekarang letakkan agar. Agar yang penuh dengan X ini kita letak. Dia jadi panjang ke jadi pendek ke jadi sama? Anis? No, Anis Natasha marah saya ke? Anis? Tinggi, good. Jadi dia akan jadi tinggi. Tinggi. Dia akan jadi lebih tinggi. Good, good, good. Sebabnya, seperti yang cikgu cakap, ada bahan kimia. Ini yang bukti juga nak katakan, ada bahan kimia yang dihasilkan boleh mempengaruhi pertumbuhan ataupun kita kata gerak balas tumbuhan. Okey, dia resap ke bawah jadi tumbuh. Dan ada situasi B pula. Cikgu, B pula apa benda? Okey. Yang penting kamu sekarang tengok tak ada cahaya. Tak ada cahaya. Jadi tak ada cahaya. Bayangkan sekarang kalau cikgu letakkan agak itu kat tepi. Okey. Ini situasi B. Situasi B. Situasi B ya, murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey. Irfan juga. Irfan. Jadi dia akan tumbuh macam mana? Dia akan tumbuh macam mana? Cikgu letak kat tengah-tengah. Tengah-tengah sini. Macam mana macam mana pertumbuhan itu akan berlaku? Ya, dia akan jadi lebih tinggi tapi tinggi macam mana? Hello, Irfan. Irfan buat apa tu? Irfan. Oh, Irfan. Okeylah, kita bully orang, kita cuba pada Fatin. Jadi apa akan berlaku pada pokok Fatin? Fatin ada, kita tanya tadi. Oh, apa soalan tadi? Irfan, cikgu tanya, tengok situasi B ni, B. Cikgu letakkan agar. Agar itu satu belah kanan, sebelah kanan hujung pokok itu. Di mana dia punya hujung itu telah dikeluarkan dan cikgu letak agar. Agar di sebelah kanan dia. Okey, cikgu tanya, macam mana rasanya pucuk itu ataupun koletal itu akan tumbuh? Makin panjang atau macam mana? Irfan, dengar ke tak? Boleh faham ke tak? Makin panjang. Okey, sebab ada bahan X tu kan. Jadi sekarang cikgu letakkan sebelah kanan ni. Jadi logiknya, Fatin ada Fatin. Fatin jangan diam tau. Sekurang-kurang tulis dia Fatin. Jadi dia sekarang pada sebelah kanan. Panjang pun sebelah kanan. Betul kan? Betul Fatin? Bukan adalah, betul ke tidak? Jadi kanan sini dia akan jadi makin panjang. Jadi cikgu, macam mana dia akan jadi? Ini yang cikgu kata gunakan istilah bengkok ke kanan ke kiri. Ya, itu penting. Jadi kanan itu lebih panjang. Tapi kiri ini tak ada pertumbuhan. Jadi dia akan tumbuh. Okey, dia akan tumbuh. Sekejap dia pulang ya. Okey, jadi sini akan lebih panjang. Tapi disebabkan dia mungkin resah sikit di situ tak apa. Tapi yang kiri itu akan lebih pendek. Akan lebih pendek. Sebab X itu dia lebih berada kat sini. Jadi dia punya pergerakan sekarang, ya dia memanjang. Tapi bengkok ke kiri. Bengkok ke kiri. Jonathan, faham ke tak Jonathan? Ya, faham. Sebelah kanan Sure? panjang. Sebelah kanan itu kita panggil bengkok ke mana Jonathan?
Bengkok ke kiri. Bengkok ke kiri, yes. Itu yang kata kanan panjang, bengkok ke kiri. Kalau kiri panjang akan bengkok ke kanan. Ini yang kita nampak kat sini. Okey? Jadi, kalau sesiapa yang tak tahu, muka surat 114 itu, yang penting awak perlu faham ni. Blok agar yang letakkan hujung kotak tu, okey? Apabila dia letak pada tempat yang tertentu, kalau dia hujung dia letak secara penuh, dia akan naik. Okey, tumbuk tegak ke atas. Gambar ini tak begitu tepat sebab dia tak tunjukkan tinggi. Maksud dia, kalau kamu nak rujuk kepada dia letakkan agar, sepatutnya dia letak satu paras supaya kamu nampak. Dia akan jadi tinggi. Manakala bengkok di sini pun sama. Kalau kamu letakkan agar di sini, Irfan tengok ya, kalau di sini kita tengok. Disebabkan kanan dia lebih panjang, jadi dia akan panjang, jadi dia akan bengkok. Boleh faham, Irfan? Boleh faham tak? Oh, okey. Buat. Okey, buat. Okey, jadi sekarang saintis telah, kamu tak perlu tahu macam mana, tapi yang penting saintis telah buktikan bahan kimia X itu adalah sejenis hormon tumbuhan yang dinamakan sebagai oksin. Oksin ini secara am akan dihasilkan pada hujung pucuk dan juga hujung akar. Cikgu ulang hujung pokok. Tapi hujung pokok ada dua belai, satu panggil pucuk, satu panggil akar. Okey. Jadi apabila kita potongkan hujung kolektal, kita ibarat keluarkan tempat yang menghasilkan hormon ataupun bahan kimia tersebut. Jadi gerak balas tubuhan akan terbantul. Okey. Jadi kamu pun cakap, cikgu, apa kaitan oksin ini dengan tropisme? Sabar ya. Cikgu sekarang nak pergi ke muka surat yang ini. Okey, murid-murid tengok muka surat 105. Okey. Muka surat 105. Okey. Ada eksperimen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan saya tahu sekali kongsian jangan gelap. Ini adalah penutup legap, penutup lut sinar. Bukan penutup benda itu. Okey. Penutup legap. Benda tu benda apa? Okey, saya nak bagi tahu sekarang, sabar ya. Jadi, tengok yang eksperimen 1. Semua tengok Cahaya matahari pada sebelah kiri. Okeylah, logik dah. Dia tumbuh ke arah kiri. Okey, semua faham. Terima kan? Anis? Nuani Natasha faham ke tak? Faham ya? Jadi dua, okey, apabila kita potong atas, tak adalah tindak bala apa-apa. Dia tak bengkok ke cahaya. So tak adalah dua ini, tak ada apa-apa. Okey, untuk kongsian sekarang. Okey, cikgu, apa maksudnya penutup legap? Legap maksudnya tidak ada cahaya boleh masuk. Tidak ada cahaya boleh masuk. Okey, jadi apabila tak ada cahaya boleh masuk, jadi kamu nampak bahawa dia tumbuh besar sikit mungkin, tapi yang dia tak penting. Yang penting dia tak gerak ke cahaya sebab dia tak boleh kesan cahaya. Jadi fototropisme positif tidak dapat berlaku secara berkesan. Kalau siang faham ya? Penutup legap tidak membenarkan cahaya masuk. Boleh terima? Boleh. Jadi kamu sekarang bukan tengok nombor 4 tengok nombor 5. Lepas nombor 3 perlu lompat ke nombor 5. Apabila dia letakkan penutup itu pada tengah-tengah pula. Nah ini. Cikgu, ini saintis tak ada benda nak buat ke? Ya. Dia nak bagi tahu bahawa bahan kimia X tadi itu dihasilkan kat mana kau siang? Dihasilkan kat mana? Hujung. Baik. Bukan kepala ya. Hujung. Okey, jadi hujung. Jadi
Dia sekarang letak kat tengah. Jadi tak ada kaitan dah. Dia letak kat tengah. Sebab dia hasilkan kat hujung, dia masih juga bengkok ke arah cahaya. Okey? Dan juga dia gunakan penutup lut sinar untuk bagi tahu bahawa cahaya itu adalah rangsangan. Perubahan persekitaran masih mempengaruhinya untuk bengkok. Okey? Apabila dia letakkan satu pengasing lah. Kita panggil actually separator. Dia nak asingkan, okey? Asingkan yang pergerakan atas ke bawah. Pergerakan atas ke bawah. Jadi kamu pun cakap, cikgu, saya tak boleh faham nombor 6 dan nombor 7. Dan apa itu Mika? Okey, satu dia diasingkan oleh blok agak-agak. Dengar ya. Blok agak-agak, dia rujuk kepada blok agak-agak yang ada oksin ataupun bahan kimia X tadi. Ada oksin. Jadi kalau kita letakkan dia kat tengah-tengah, okey, ada oksin ke tak ada oksin? Siapa boleh jawab? Ada oksin ke tak ada oksin? Ada. Okey, thank you lah. Jadi dia ada oksin, dia masih akan gerak. Tetapi kalau tak Mika ini maksud dia pengasing yang tidak ada. Cikgu tulis habis tak, cikgu tulis penuh dulu. Tidak ada. Ini maksud tidak ada oksin. Cikgu, apa itu Mika? Boleh bagi satu contoh Mika tak? Macam tembikar. Pasut tembikar tu. Okey. Tidak ada oksin ini. Jadi, dia tidak boleh bertumbuh sebab tak ada oksin. Hujung punya sini, dia tak boleh masuk ke bawah. Jadi, sini dia tak ada. Dia tak ada pengaruh oksin. Jadi, pokok itu sekarang, bukan pokok, silap. Koleptal lah. Okey, tak dapat nak bengkok ke arah cahaya. Tak ada pertumbuhan. Sebab bahan kimia itu tak boleh resap ke bawah. Tengah-tengah itu memberikan efek kepada pertumbuhan pokok. Boleh terima ke tak boleh terima? Boleh. Boleh. Okey, dia Cik lah. Okey, thank you Cik nak Yising. Tan sini boleh faham? Boleh. Keichen boleh? Keichen boleh faham? Boleh ya? Okay, good. Jadi, di sini kita sekali lagi nampak. Okay. Beranak oksin dalam gerak balas fototropisme ya. Ya, rangsangan itu ialah cahaya. Bergerak balas itu ialah fototropisme. Okay. Dia sebenarnya, kalau kamu sekarang berada pada muka surat highlight 105, dia merujuk kepada taburan oksin. Okey? Taburan oksin yang mempengaruhi pertumbuhan koleptil ataupun pertumbuhan pokok lah. Okey, ini penting. Jadi, cikgu nak kamu sekarang perhatikan. Jadi, macam mana kita nak jelaskan dia bengkok ke kiri ke kanan tu? Murid-murid yang saya hormati ya. Cikgu akan tulis pada skrin nanti. Cikgu sekarang lukis, lepas tu cikgu akan tulis. Cikgu akan tuliskan poin penting. Jadi, sekarang ada dua benda anda perlu faham. Rujuk kepada gambar Raja B. Rujuk kepada gambar Raja B. Andai kata ini adalah cahaya matahari. Murid-murid yang saya hormati, ini adalah cahaya matahari. Ini adalah koleptil. Okey, ini adalah koleptil. Jadi, kita sedia maklum pada hujung koleptil akan hasil oksin. Ataupun bagi homooksin lah. Okey, hasilkan oksin disebabkan ada cahaya matahari. Cikgu ulang cahaya matahari. Jadi, tengok gambar aja cikgu nak zoom in dekat sekarang. Jadi, ada cahaya matahari.
Apa yang murid boleh nampak sekarang? Pertama, kita nak cakap hujung kualiti menghasilkan oksigen, betul? Jadi disebabkan ada cahaya matahari, apa yang berlaku? Apa yang kamu nampak pada titik-titik jeku itu? Siapa nak jawab? Titik tu bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah, sekata ke tak sekata? Tidak sekata. Betul tu. Tidak. Ya, tidak sekata. Baik, terima kasih dua-dua. Jadi, taburan oksigen itu, ya, pertama dia merasap ke bawah. Saya tak nafikan dia merasap ke bawah, tetapi akan berjauhan daripada cahaya. Berjauhan daripada cahaya. Faham ke tak? Faham. Jadi, disebabkan taburan oksigen dia jauh dengan cahaya, jadi maksudnya dia lebih pekat pada sebelah kanan ke kiri. Pada sebelah kanan ke kiri, Kanan. ya, lebih banyak ataupun pekat pada kanan. Jadi, dia akan tumbuh lebih panjang pada sebelah kanan dan membengkok ke kiri ataupun membengkok ke cahaya matahari. Jadi, lebih pekat, jadi dia akan menyebabkan bahagian kanan memanjang lebih cepat. Di situlah kita panggil menyebabkan coleoptile. Coleoptile sebenarnya. Membengkok ke kiri ataupun kita panggil ke arah cahaya. Okey? Siapa tak boleh ikut? Siapa tak faham? Siapa yang tak faham? Ataupun siapa yang nak cikgu ulang? Alia Najihah boleh? Boleh cikgu. Noni? Boleh. Terima kasih. Noni? Ning boleh faham tak? Masih boleh lagi. Masih boleh lagi ya. Okey, sangat rendah diri ya. I like that. Okey. Jadi sekarang kalau anda tengok kat sini, okey, kalau kita rujuk pada cahaya matahari di atas. Jadi, okey, kalau dia didedarkan cahaya dari semua arah, dia akan menyebabkan pucuk tubuh tegak ke atas sebab taburan dia itu adalah sekata pada semua arah. Okey? Jadi, yang kamu perlu highlight sekarang, apabila pucuk didedarkan kepada cahaya dari satu arah, okey, oksin akan bergerak menjauhi cahaya. Okey, kepekasan oksin lebih tinggi di bahagian teduh. Okey, kepekatan oksin tidak sekata di pucuk 3. Jadi dia akan mengalami pemanjangan yang lebih, nombor 4. Okey, jadi dia akan bengkok ke arah cahaya. Nombor 5, dan ini kita panggil sebagai fototropisme positif. Jadi ada peranan oksin. Tak ada oksin, tak adalah kita panggil fototropisme positif ke negatif. Siapa tak boleh ikut? Siapa tak boleh ikut? Jadi, sekarang apa itu oksin? Kita balik kepada sini. Balik kepada muka surat 103. Okey. Jadi, apakah yang mengawal atur gerak balas dalam tumbuhan? Okey. Fitohormon ataupun hormon tumbuhan merupakan bahan kimia yang merangsang dan menyelaraskan gerak balas dalam tumbuhan. Nampak ke tak? Dia menyelaras ya. Tak rangsangan.
Dan dia tak perlu dalam kepekatan yang tinggi ya. Dia kepekatan sikit pun boleh memberi efek dah. Jadi kerja kamu hari ini, termasuk ini macam kamu hafal untuk hormon manusia, tak lari ya. Sekarang nasib kamu tak baik. Kalau senior kamu tingkatan 4-5, dia tak sampai 5. Dia hanya perlu 2 je. Tapi sekarang, tak tahu kenapa, nasib kamu tak baik. Yang penting kamu tadi perkenalkan dengan oksin. Dia berfungsi dalam fototropisme, cikgu dah jawab, dan geotropisme. Yang penting untuk fototropisme, oksin ini akan berjauhan dari cahaya dan membuatkan pemanjangan lebih pesat. Geotropisme dia berikan impak yang lain. Nanti kita akan sebut. Okey? Kita akan sebut pada masa akan datang. Sebab cikgu sekarang pun ada meeting untuk SPM. Nanti ya, jadi dah cikgu perlu cepat sikit. Yang kamu perlu tahu, oksin boleh merangsangkan pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pucuk. Masa akan tadi aku sebut. Dan kedua, kalau untuk senior kamu, dia juga belajar Itelina. Itelin ataupun Itelina ini sejenis gas. Kamu mesti pernah dengar. Kalau beli pisang dalam hijau. Pisang yang hijau. Okey? Koksiang, pisang yang hijau. Macam mana kamu nak percepatkan pisang hijau jadi pisang kuning? Kenapa asyik panggil koksiang? Ya, Koksiang? Koksiang? Ya, tak tahu. Tak tahu? Tipulah. Biasanya kan kita akan tutupkan pisang hijau itu dengan plastik. Buan, betul kan Buan? Buan? Jadi apabila kita tutup, pisang itu dikatakan masak dengan lebih cepat sebab pisang akan menghasilkan sejenis gas. Gas yang membuat pisang masak dengan lebih cepat. Kalau kita tutup, gas itu terperangkap. Lebih pekat lah. Jadi gas itu kita panggil ethylene. Okey, merangsangkan pemasangan buah. Tapi nasib anda tak baik, juga dah cakap. Sekarang kamu diperkenalkan terus dengan 3 lagi jenis hormon tumbuhan. Satu panggil gibberellin, cytokinin dan juga asid abscisic acid. Cikgu hanya nak kamu lepas ini, maksudnya lepas ni, baca fokuskan kepada 3 perkara. 3 je, tak banyak. Satu, mana satu yang merangsangkan pemanjangan pucuk? Satu, merangsangkan pemanjangan akar. Satu, merangsangkan pembesaran buah. Cikgu, kenapa kamu sebut pasal ini? Sebab mesti semua orang makan sayur, betul kan? Jadi, kita makan sayur makan bahagian mana? Pucuk daun. Kita juga makan bahagian akar. Kita juga makan buah dia. Jadi, maksud dalam bahasa lain, kalau kita nak sebutlah, kalau kita boleh mahir tentang hormon yang kita nak guna, jadi, boleh ke tak kita menggunakan hormon untuk merangsangkan, contohnya, buah itu tumbuh dengan lebih banyak, tumbuh dengan lebih besar. Boleh ke tak boleh? Boleh. Aileen, boleh? Boleh ke tak boleh? Yonggi, boleh ke tak boleh? Kalau kita mahir dah hormon-hormon itu, boleh ke tak kita menggunakan hormon tumbuhan untuk membuatkan tumbuhan itu berbuah dengan lebih besar, lebih lebat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, Aileen. Jadi itulah dia kita belajar. Jadi kalau kamu sekarang berada di universiti, biasanya kamu perlu buat projek, bukan eksperimen, projek 7 bulan untuk buktikan hormon ini boleh buahkan dia buah lebih banyak, lebih lebat. Ambil masa 7 bulan tengok sampai dia berbuah. Contohnya untuk pokok cili ataupun untuk anggur. Okey. Tapi sekarang cikgu dah berikan pendedahan. Cikgu akan sambung pada kelas yang akan datang. Jadi yang penting sekarang kamu perlu faham kita dah sampai ke muka 105 dah sebut secara mendalam untuk fototropisme. Saya tak minta banyak. Ingat fototropisme je. Okey. Itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu nak minta, ada soalan ke tak sebelum kita tutupkan kelas sekarang? Ada soalan ke tidak? Ya murid-murid, ada soalan ke tak? Tidak. Tak ada. Jelas ya? Jelas. Jelas. Okey. Kalau jelas, sekali lagi cikgu nak minta izin semua sekali lagi bukakan kamera. Kehadiran anda akan diambil. Okey. Sila bukakan kamera. Yeah, I see you now. Okey. Yang lain? Mana Simi? Simi mana yang anda yang cute? Oh, Chong Ming tak nak ya. Okey, saya faham. Kei Chuan.
Ada akhirnya ada ya. Noning tak nak ke? Alia, Najiha, Nur Atira, Nur Anis, Natasha tak nak? Malu. Okey, sini tutup apa tutup? Okey, 1 2 Fatim pun tak nak. 1 2 3. Okey, dah itu saja. Jadi kalau ada soalan kamu tanya selepas inilah. Cikgu tunggu je untuk daripada kamu semua. Kalau tak ada, kelas tamat begitu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu.